Hai, Assalamualaikum. Keke di sini. Okey, untuk kak kuih hari ni Keke nak ajar cara-cara nak buat sejenis kuih yang nak kata mudah tak mudah, tapi kuih ni memang agak sangat sedap lah. Okey, kalau ikutkan kuih ni pun korang boleh buat tanpa oven ataupun kukusan. Korang boleh letak atas dapur je. Okey. Apapun, sebelum tu Keke nak ucapkan terima kasih pada korang yang dah like, subscribe dan share channel Kak Kuih. Okey, tanpa korang punya sokongan, Keke pun bukan siapa-siapa kan. Okey, ikutkan untuk countdown merdeka, Keke nak buat satu hari satu kuih, tapi Keke dah terskip hari sebab agak sibuk dengan tempahan. Jadi Keke cubalah usahakan untuk cover balik mana yang dah Keke susun tu lah. Okey, jika ada kekurangan, minta maaf lah. Okey. Apapun, untuk hari ni Keke nak ajar buat kuih cara berlauk, kuih yang agak sedap lah. Ikutkan Keke memang sangat suka kuih cara berlauk, dan kuih cara berlauk ni ada beberapa versi. Ada yang setengah orang dia cuma letak inti, ada setengah orang dia letak sambal dalam dengan inti tu sekali. Ada juga orang yang suka inti ayam, inti daging, terpulang pada cara masing-masing lah dan selera masing-masing. Apapun, tak payah nak cakap banyak lah. Okey, sebab Keke pun dah lapar. Jadi kita tengok pada bahan-bahan dan cara nak membuatnya. Okey. Okey, mula-mula kita akan panaskan minyak. Okey, dekat sini korang akan nampak bahan yang saya gunakan lebih banyak daripada yang saya tunjuk tadi. Sebab saya nak tunjuk kat korang untuk kegunaan isi rumah, tapi yang saya masak ni untuk kegunaan saya punya jualan lah. Jadi memang saya akan buat banyak. Apapun korang macam biasa tak pening-pening, korang just tengok resepi yang saya tulis dan resepi yang saya tunjuk. Okey. Okey, mula-mula panaskan minyak. Minyak dah panas, kita masukkan tadi bawang, bunga lawang dan kayu manis ni. Okey. Tunggu. Kita tumis sampai dia berbau harum dan layu. Okey. Okey, dia dah layu kan. Okey. Kita akan masukkan serbuk kari kita tadi. Korang ikut resepi yang saya bagi je. Untuk korang tadi 3 sebelum makan je serbuk kari. Okey, ni serbuk kari ayam atau daging. Okey. Masukkan serbuk kari. Lepas tu masukkan 1 cawan air. Okey. Lepas tu jangan lupa masukkan kita punya gula, garam dengan kalau nak letak serbuk perasa pun boleh. Okey, untuk gula tu terpulang. Biasanya kalau ikutkan inti cara berlauk ni ada macam manis-manis pedas. Okey, kalau korang tak suka manis, korang tak payah letak gula lah, korang just sesuaikan garam dengan perasa. Okey. Sekarang kita akan masukkan dia punya gula, garam dan perasa. Yang ni ikut kesesuaian lidah korang ya. Biasalah dekat orang lain-lain, ada orang suka rasa masin, ada orang suka lebih manis kan. Yang itu korang sesuaikan ikut rasa tekak korang. Okey. So kita akan bagi gula dengan perasa juga garam dia cair dululah. Okey. Lepas tu kita akan masukkan kita punya ayam kisar tadi. Okey, kalau korang tak suka pakai ayam, korang boleh pakai daging ikut selera korang. Okey. Dekat sini saya punya memang 4 keping ni lah, sebab macam saya cakap tadi, saya buat untuk inti jualan saya. Okey. Just masukkan je. Hancurkanlah dalam korang punya kuali. Okey, kita akan masak sehingga dia masak lah, dan juga sehingga dia pecah minyak. Okey.
Jadi kita boleh biarkan dululah untuk dia masak perlahan-lahan. Okey, sambil tu kita boleh buat kerja lain. Okey. Okey, inti kita dah masak. Okey. Gerak-gerak saya punya dapur. Okey, kita boleh ketepikanlah inti kita. Okey, nanti kita sejukkan dia. Terus kita akan buat dia punya kuih. Okey, kita akan ketepikan measuring kita dan juga kita punya hiasan ni cilingan ni kita ketepikan. Okey, sekarang kita akan campurkan kita punya telur. Okey. Sebiji telur lepas tu setengah sedutir garam. Lepas tu kita letak secawan air, secawan santan dan juga secawan air dalam blender kita. Lepas tu kita akan letakkan pewarna dan juga kita akan masukkan tepung kita. Yang ni kita akan blend sebati. Okey, kalau tak nak blend korang boleh kacau-kacau je, tak ada masalah. Cuma untuk tepung ni kita akan blend sedikit demi sedikit sebab nanti bila terlalu penuh dia susah nak bergerak. Okey. Jadi kita akan blend sedikit demi sedikit. Okey. Saya rasa saya tak perlu nak tunjuk masa step saya nak blend tu sebab saya nak kena angkat-angkat saya punya kamera ni. So nanti saya akan tunjuk hasilnya lah. Okey, kita akan blend semua hingga sebati. Yang tadi tepung ni adalah sebanyak 2 cawan. Okey. Okey, ni kita dah siap blend. Okey, tengok dia halus lah. Kalau korang tak nak blend pun boleh juga. Maaflah kita tak dapat tunjuk masa yang KK blend tadi sebabnya KK punya blender dekat bahagian sana. Lepas tu wayar kat sini KK guna untuk oven. Jadi payah pula KK nak angkut-angkut kat sini kan. Okey. So dah siap blend tu kita tuanglah dalam kita punya dispenser. Kalau tak ada dispenser masuk dalam jug pun boleh, tak ada masalah. Okey. Ni dah ada dispenser. Senang kita nak cerat-ceratkan dia je. Okey. Nampak tak dispenser? Okey, dispenser ni ada je jual kat bakery. Okey, tak adalah mahal. Yang plastik ni dalam 30 lebih kot rasanya. Kalau yang besi tu stainless steel dalam 50 jugalah. 50 ke 50 something macam tu lah. Okey. Oh, dah siap dah. Kita sediakan acuan kita. Okey, mula-mula kita panaskan dulu kita punya acuan. Okey, lepas tu kita sapukan juga measuring, okey, dekat kita punya acuan. Ni tujuannya nak untuk mengelakkan melekat lah. Okey, maaflah acuan saya ni memang antik sikit sebab dah lama. Lepas tu dapur yang saya yang lama dulu dia jenis yang api merah tau. Lepas tu suka menyambar-nyambar. Jadi hanguslah sekali acuan saya. Okey lah. Tak penting pasal acuan tu, yang penting kita punya kuih kan. Okey. Api jangan besar sangat. Okey. Oh, mati pula. Okey. Ini kan. Okey, kita cepretkan aja kita punya adunan. Agak-agak 3/4 lah. Okey, untuk adunan ni kalau korang pakai santan kotak, adunan korang akan lebih pekat lah. Kalau korang pakai santan biasa, santan segar, dia cair sikit lah. Okey. So janganlah risau. Nanti kita masak atas ni dia akan masak jugalah. Okey. Lepas tu ambil inti kita tadi. Okey, inti kita yang dah siap tadi kan. Bubuhlah kat tengah tu. Bubuh banyak mana korang nak, jangan risau. Bubuh je, kita yang buat dia kan. Okey. Ada setengah orang dia letak sambal tau. Macam mama saya, dia akan letak sambal dalam adunan kuih ni. Okey. Maksud saya bukannya dalam adunan kuih tu, tapi macam masa dia nak letak inti tu, okey, dia letak sambal sekali. Okey. Banyak pula okey aku. Yalah, mama saya akan letak sambal dan anak saya sangat sukalah versi mama saya tu. Okey. Bagi diorang, nenek diorang buat lagi sedap daripada mak diorang buat. Jadi biarlah dengan dia kan. Okay. Yang penting yang ni yang saya buat jual lah. Okey, dah letakkan inti. Kita letakkan kita punya daun sup serba sedikit. Benda ni masaknya pun tak lama sebenarnya. Dia cepat. Jadi korang pun kena buat agak pantas lah. Okay.
Kang bebel. Dah terhangus pula Kang. Nampak tak? Dia dah naik gebu kan adunan kita. Lepas tu letakkan cili. Cili ni bukan sekadar hiasan tau. Okay. Cili ni juga menambah rasa pada kuih kita. Okay. Banyak pula saya cakap okey. Ada orang komen juga saya ni banyak pakai perkataan okey. Yalah. Dah siap kan? Okey. Nampak tak dia tepi-tepi tu naik gebu kan? Kita biarkan dia kejap. Bagi tepi tu mengering jadi macam dia naik jadi macam pulau kat tengah-tengah dia. So nanti hasilnya akan lebih cantik lah. Dah macam ni. Okey. Kita akan tutup dia dengan penutup ataupun tutup periuk pun boleh. Yang ni memang penutup kami memang adalah penutup ni. Okay. Kita tutupkan dia sekejap. Nak bagi dia masak sekata. Kita buka penutup kita. Tengok. Okey, nampak tak? Dia dah kering atas ni. Okey, nampak pun dah gebu. Kita check bawah dia. Tengok. Dah kering kan? Dah masak. Kita boleh angkat dah. Nampak kan? Okay, jadi kita boleh siapkanlah adunan kita sampai habis. Okay? Mudah kan? Okey lah, tak adalah nak kata susah pun. Sebabnya korang ada acuan tu, acuan yang sama juga korang boleh buat kuih lain kan. Jadi korang nak buat cara berlauk ni pun pakai acuan tu juga. Kita boleh serba gunakan acuan kita. Ni hasil kuih kita tadi. Comel-comel kan kuih kita? Mestilah comel. Orang cakap kuih ni kalau kita nak makan biasanya dari mata turun ke hati. Okey. Lepas tu kita dah rasa baru kita tahu sedap ke tak kan. Okeylah. Apapun kuih ni kalau korang malas nak bakas ketul-ketul macam ni, korang boleh guna acuan kuih kemboja tu. Okey, korang boleh bakar dalam oven dalam 30 minit. Dah settle dah kuih korang. Okey, korang akan dapat beberapa biji. Sebelum ni kita dapat dalam 3 ke 4 biji, dapat 4 biji kuih cara berlauk tapi versi acuan kemboja tu. Okey. Tu sebab masa tu nak cepat, jadi malas kan nak berpeluh-peluh. Konon-konon sambil buat kuih sambil nak mandi sebab nak keluar cepat kan. Jadinya kita masuk dalam acuan kemboja pun settle. Okey. Apapun, terima kasih pada korang yang dah menonton dari mula sampai habis. Tak ada nak cakap apa-apa lagi lah. Okey. Sebab Kiki ada lagi tempahan nak dibuat. Kita ucapkan selamat Hari Merdeka dekat korang semua. Dan jangan lupa untuk cuba kuih-kuih Kiki. Okey. Assalamualaikum. Bye.